sunscreen ataupun pelindung suria. Sebenarnya kan nama sunscreen ni dia dah memang kena sebut sunscreen. Kalau FDA ya memang tak benarkan lagi dah nak sebut sunblock kerana dia menyebabkan orang ada mindset cara sunscreen sunblock ni berfungsi berbeza. Sebenarnya tidak. Sunscreen adalah sunscreen, there's no such thing as sunblock anymore. Okay? So atau nama bahasa Melayunya yang saya biasa guna adalah pelindung suria. Okay? So sunscreen cara dia berfungsi simple sahaja. Mana-mana jenis sunscreen sebenarnya bila kita pakai produk yang namanya sunscreen ni dekat atas kulit, salah satu bahan dalam sunscreen itu iaitu UV filter bertindak dengan cara apabila terkena cahaya sinar UV itu ataupun cahaya matahari itu, dia akan menukarkan sinar UV itu kepada haba yang tidak berbahaya kepada kulit. So it will change. Sebab ini adalah konsep tenaga tau. Tenaga tak boleh dicipta, tenaga tak boleh dihapuskan. Ingat tak? Belajar sains kan? Ada tu ya. So kalau kita sebut pasal sunscreen adalah satu-satunya produk yang mengandungi bahan yang fokus khusus untuk melindungi kulit daripada bahaya sinar UV. Dan sinar UV ni memang kaya di negara kita. Kita ni negara yang kaya dengan sinar UV. Setiap hari sama ada panas terik apatah lagi lah kan. Mendung ke, memang kalau siang hari dia sinar UV-nya memang sangat banyak, sangat tinggi. Kalau nak tahu tu cuba cek handphone masing-masing, tengok UV index waktu mendung. Walaupun mendung, UV index boleh jadi 10, 11 itu tinggi tu, maksimum 12. So 10, 11 ni menandakan keperluan menggunakan sunscreen. So secara umum, kalau kita cakap pasal sunscreen, kita faham bahawa sunscreen adalah dalam rutin skincare, produk yang terakhir sekali dipakai selepas moisturizer, that's sunscreen. Dan kalau kita nak pilih sunscreen, memang tip dia kena tengok dua perkara. Pada label mesti ditulis SPF, Sun Protecting Factor. Itu adalah label yang menunjukkan di dalam sunscreen itu ada bahan yang melindungi kulit daripada bahaya sinar UVB. UVB ni sinar yang mana dia tak tembus jauh sangat ke dalam kulit, tapi dia membakar permukaan kulit, especially epidermis ya. Dan kena juga tengok pada label tu ada PA, bukan personal assistant. Tak beli sunscreen dapat PA satu percuma, tak ada. PA stand for protection against UVA. So kena tengok PA. So kita ada SPF, kena ada PA. Jangan beli bahan yang ataupun sunscreen yang hanya ada SPF sahaja. Itu tak mencukupi. You have to have SPF minimum 30 dan PA minimum plus. Ya, kalau ada lebih lagi baik. Kalau SPF bagi saya maksimum 50 cukuplah tu untuk kegunaan harian. Alright? And you must use it during the day. Kalau anda muslimah, lepas solat zuhur kan kita tanggalkan makeup dan seumpamanya, kena reapply balik. So persoalan yang selalu orang tanya saya bila kita kena reapply balik itulah macam mana nak reapply. Itu memang soalan yang bagus sebab cara penggunaan sunscreen ni kalau tidak betul, jadi perlindungannya tidak menjadi sekata kepada kulit. So apa kesan sinar UV yang berpanjangan? Walaupun mungkin sinar UV itu bukan panas terik, bukan sesuatu yang kuat, tapi apa kesan bila mana kulit menerima pendedahan sinar UV yang berpanjangan? Paling pertama sekali kena faham bahawa kulit sel boleh rosak. Ya. Kedua dia adalah jeragat, benda yang paling orang tak suka. Jeragat ni dia bukan kena sinar UV hari ni esok terus tumbuh jeragat ya. Dia kena pengumpulan sinar UV tu lama-lama setahun 2 tahun memang muncullah jeragat tu. Dan jeragat bila dah muncul biasanya memang mengambil masa yang agak lama untuk dihilangkan atau dipudarkan. Masalah lain, kulit boleh kering, ya, skin barrier boleh rosak. So jangan rasa macam sinar UV tu rasa macam tak terik, kita rasa macam okey je keluar tak pakai apa-apa. Dan kalau kita amalkan perangai begitu, sikap begitu setiap hari, ya, you will notice that your skin memang susah nak baik walaupun pakai macam-macam produk sebelumnya. Sebab itu pakar-pakar kulit sentiasa menegaskan penggunaan sunscreen ni. Kalau tak pakai sunscreen tapi rajin pakai yang lain, dia macam tak berguna, sia-sia. Kenapa kita kata sia-sia? Sebab sinar UV tidak ada cara lain nak menghalang sinar UV ni melainkan sunscreen. Okay? So, kalau anda pilih sunscreen, dia ada texture,
ya, dan pilihlah ikut jenis kulit, texture mana yang kita suka pakai, dan dia juga ada jenis. Ada physical sunscreen, ada chemical sunscreen. Kalau physical sunscreen ni biasanya yang akan ada kesan putih-putih sikit kat wajah, kita panggil white cast. Alright. Kalau chemical sunscreen ni biasanya dia lebih kita panggil clear pada kulit dan senang ataupun rasa best nak dipakai. Tetapi physical sunscreen walaupun dia ada white cast, dia lebih efektif untuk kulit yang sensitif, lebih sesuai lah. Takkan rasa macam ada benda sengat-sengat dekat wajah. Berbeza dengan chemical sunscreen. So what we want to know selain daripada dua sifat ini tadi, chemical versus physical dan juga texture, how do we apply it and how do we reapply it? Saya nak tunjuklah ni. Jom. Sunscreen. Jangan tak pakai sunscreen. Okay, cara pakai dia simple sahaja. Bila kita sebut tentang penggunaan sunscreen, saintis, pakar-pakar dalam bidang kosmetik penjagaan kulit mencadangkan agar kita menggunakan sebanyak 2 jari. Macam ni, ambil 2 jari ni, buat peace sign and then you take the sunscreen, letak dekat sini. So basically itu mencukupi untuk cover keseluruhan muka, leher dengan sekitar kawasan anak rambut, telinga, rahang. So that is the area yang di cover oleh 2 ni. But again, I want you to ensure that kena tahulah saiz muka. Ada orang saiz muka ni kecil, ada orang saiz muka dia besar, dan juga muncung ni, bukaan ni. Bukaan botol sunscreen ni pun penting untuk dititik beratkan. Ada yang halus sahaja, ada yang besar. Macam ni kategori besar lah. But all in all, kita kena memastikan bila kita pakai sunscreen, kita rasa macam kita meletakkan satu lapisan di wajah kita, dan kita pakai last kali kan sebelum kita pakai makeup. So I want to show you how. Let me take the mirror. Okay, so first thing first, saya tak sapu terus 2 jari. Biasanya saya sapu 1 jari dulu, kemudian saya ratakan, buat sebelah muka, kemudian baru saya buat 1 jari lagi, buat sebelah muka. But you know, currently I'm wearing tudung, so some of the area tu tak nampak lah. But I'm going to show you macam mana nak memastikan anda boleh sapu dengan rata. So this is how much? 1 jari kan? Okay, kita buat sebelah dulu. Okay, so saya biasanya ambil quarter per quarter, sikit-sikit. So saya letak. Okay, kemudian kita sapu. Okay. Yang ni memang dia ada sedikit efek, sedikit sahaja efek putih-putih tu, dia white cast tu. But saya kan orangnya tak kisah sangat. Saya okey je dengan white cast ni. Dia nanti pakai bedak hilanglah dia. Kan? So you want to make sure that dia macam membentuk satu lapisan. I'm taking more. So biasanya kalau saya sapu seluruh ni memang mencukupi lah, nampak tak? Nampak tak sekarang ni macam ada lebih lagi kerana saya baru sapu sini kan? Okay. You do not want to miss anything. Now, mata saya tak sensitif, mata saya okay. So usually saya punya amalan memang saya letak sekali atas mata. So tapi ini kena depend on sunscreen itu. Ada sunscreen ni dia mesra mata. Memang ada. Okay. So you have to check lah, kena faham kulit mata masing-masing. So you see that? Sebelah. Okay. Ini kan untuk kawasan sekitar rambut ni, leher, kat sini memang habis lah ni. Itu menunjukkan memang cukup untuk sebelah wajah. So sapuan begini adalah sapuan yang mana kita membentuk satu lapisan di atas kulit. So repeat this process untuk sebelah lagi. Okay? Repeat this process untuk sebelah lagi. Squeeze lagi produk ini dekat atas jari. Kemudian buat lagi sebelah. Okay. Sebab saya kan pakai tudung ni kan. So tak nampaklah kesemuanya, tapi saya percaya anda faham. Like that. Saya memang suka pakai sunscreen. Saya kalau kat rumah pun pakai juga. Okay, there you go. Ketika kita pakai sunscreen untuk base layer, kita sebut benda ni sebagai base layer. What is base layer? Layer pertama. Pagi-pagi kita pakai layer pertama sebelum kita pakai makeup. This is base layer. Now, base layer memang kita kena pakai mencukupi dengan SPF yang betul dan PA, bilangan PA yang betul. So like I mentioned, PA+++, SPF 30 minimum. See that? Tak berapa nampak kan dia punya white cast dah kan? Okay. Tadi saya tak buat 2 jari because I'm, the area that not being covered. But you know that this is how you should put it. Lepas tu kita ratakan dia kena nampak macam seolah-olah membentuk satu lapisan ke atas wajah. That's how you do it. Now, how to reapply. Okay, bila kita sebut tentang reapplication, ada beberapa tempoh yang kita kena beri perhatian. Ada setengah orang mudah berpeluh, tangan dia memang terkena muka ke, tergesel ke. Or we say sunscreen to displace.
tidak berada pada tempat yang sepatutnya ya. Kalau kita tergeser macam tu memang dia boleh hilang lah, ataupun terjejas, tak sepenuhnya rata lagi. So ketika itu tak menjadi masalah untuk anda tambah SPF ataupun PA++, ataupun kita panggil reapply sunscreen. Ada dua cara. Kalau anda jenis orang yang tak nak rosakkan makeup, kan ada jenis orang yang dia dah pakai makeup, dia tak nak rosakkan makeup dia, tetapi syaratnya adalah anda sudah pakai base layer di bawahnya dengan kadar yang mencukupi, dengan SPF protection dan PA++ yang mencukupi. So you can touch up ya. Itu yang namanya touch up dengan menggunakan bedak ya. Bedak yang saya ada ini adalah powder foundation. Dia adalah kalau dipakai memang rasa macam foundation. SPF 25, PA+++, just nice untuk touch up. Kalau untuk touch up ini mencukupi. Lagipun saya bukan jenis yang keluar sangat. So after 2 hour, if you believe that you punya makeup, sunscreen macam dah kurang sikit, perlukan touch up, you can use this to touch up. Senang sahaja. Buka sahaja kita punya produk, right? Mesti ada sponge dia. Press the sponge and then press to your face. Touch up lah. Touch up balik. Saya tahu ada jenis orang yang tak pakai bedak. Memang ada orang bukan jenis yang pakai bedak. So you can see, kita boleh buat, tekan dan touch up. Tak menyusahkan pun, senang je. Ya. Yang penting syarat dia sama. The base layer mesti ada di bawah dia dan dia punya sapuan mesti membentuk lapisan dekat atas muka. Okay, I just do half so that you can see the difference. Kita boleh nampak dia macam ada lapisan. Ya, dia membentuk lapisan. So that's how you do it. Okay, katalah anda jenis yang very particular and you think that you do not want to touch up like this. You want to really properly guna sunscreen. Boleh juga. There's another method. Ambil sunscreen, right? Find a sponge like this, ataupun boleh juga guna sponge yang tadi dekat muka tu, tak menjadi masalah, mana satu pun boleh. Yang ini, ambil kita punya sunscreen, ya, squeeze it on the sponge. Okay, there you go. Sebab ada orang bila nak touch up ni, dia tak nak kena jari dia. So you squeeze it on the sponge sedikit, and then touch up. So touch up lah. Gitu. Yes. For this, you need a really good sponge ya. Janganlah pakai sponge yang murah-murah sampai kan produk tu lebih banyak diserap dekat sponge bukan dekat kulit. So, teknik ni dia akan nampak lebih dewy. Yang ni macam powdery. Ini macam mochi, ni macam bukan silky. Macam ni lah, licin lah kan. Pun boleh juga. Kalau tak cukup, tambah je lagi. If you like it this way, can. Adakah dia akan mengganggu makeup anda? Sudah tentu, serba sedikit. Tapi for sun protection, gunalah, jangan malas ya. Kalau anda jenis yang kulit tak terjejas, maksudnya tak mudah tertanggal sunscreen tadi, mungkin anda boleh bertahan sampai ke tengah hari. So dari pagi pakai itu sampai tengah hari. Logik tak untuk buat macam tu? Logik, yes. Sebab dependent on what kind of sunscreen you are using. If you use good high quality sunscreen dengan SPF yang tinggi 50, ya, you can tahan sampai tengah hari. So tengah hari tu katalah solat Zuhur, tanggalkan makeup kan, semua kan. Dan anda boleh apply semula macam kita buat pagi-pagi tadi. Ya. Kalau sebelah petang macam mana? Kalau lepas asar bagi saya terpulang pada masing-masing. Ada orang dia nak tambah balik, tapi biasanya lepas asar UV index tak tinggi, so nak pakai atau tak pakai terpulang. Tapi kalau nak pakai sekurang-kurangnya yang ni pun boleh. That's how you apply sunscreen and reapply sunscreen. Suka video yang saya selalu kongsikan? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.